Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Tawrati wal Injili wal Qur'an wa man 'afa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz di majlis pada malam ini, Tuan Imam, Tuan Bilal, para Ustaz alim ulama, seluruh barisan kepimpinan Masjid Fatimah Al-Zahra, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan kita dalam golongan yang sentiasa condong dan cenderung kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua keadaan. Dan kita tidak boleh masuk dalam syurga kalau kita ada dosa. Dan tak ada siapa boleh menolong kita untuk membersihkan dosa kita kalau bukan diri kita. Sebab itu para alim ulama menyebut, kerja buat kita Ramadan, tarawih kita, tadarus kita, tazkirah, kuliah kita, itu semua ialah kerja-kerja penebusan dosa. Apabila merasakan diri itu berdosa, bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam ini saya berdiri. Malam sebelumnya pun berdiri juga. Saya tak duduk bertazkirah sebab saya takut tuan-tuan rasa berat. Bila saya diri tak nampak berat, tak nampak lama. Bila duduk nampak lama, nampak berat. Sebab yang tak suka itu ialah nafsu yang begitu rakus, tak suka kepada pembersihan dosa. Sedangkan dalam hal memohon taubat pada Allah, Allah menyebut dengan wasari'u, berlari, berkejaran, berlomba-lomba untuk memohon keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 hari lepas di Shah Alam, anjuran Geng Ustaz, NGO Geng Ustaz, kita buat tazkirah di Tibun Nabawi. Pentazkirah kita 16 orang, 16 ustaz bertazkirah sebelum buka sampai lepas witir. 16 tazkirah. Malam ni satu tazkirah dah lari dah. Gagal membentuk jiwa kita, gagal meletakkan diri dalam ketaatan yang mana melahirkan insan yang berkualiti, yang mana disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, tanda orang itu cinta pada Allah ada 5. Yang pertama, dia sentiasa ingat kepada kematian. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hadis lain sebut aqyasun nasi aktsaruhum zikran lil maut. Orang yang bijak, kata Nabi, orang yang mana sentiasa muhasabah diri dia. Dah masuk fasa kedua ni, Allah dah ampunkan atau belum, cek balik diri sendiri. Dan juga orang yang sentiasa mengingat kepada kematian. Apabila Bilal bin Rabah nak menghembuskan nafas yang terakhir ketika sedang nazak, dia tersenyum lebar lalu isteri
isteri merasa hairan dan pelik. Dia bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau tersenyum sedangkan engkau sedang sakratul maut? Dia menyebut, wahai istriku, aku tak sabar nak bertemu dengan kekasihku. Kematian itu akan menyebabkan aku dapat berjumpa dengan Allah. Aku tak sabar, aku rindu kepadanya. Ini sifat orang-orang yang beriman. Yang kedua, dia sanggup berkorban untuk agama, untuk Allah, untuk Islam. Ayat yang saya bacakan tadi, surah At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kalangan orang-orang yang beriman diri mereka dan harta mereka. Pertama yang beli Allah, tuan-tuan. Yang beli ni bukan JKK, tuan-tuan. Yang beli ni Allah. Allah yang menciptakan kita, membeli kita, nilai ibadah kita, sebab dia ada kualiti. Kita tengok Gaza dibom, ada bayi yang tanggal kepala, tanggal kaki terburai pun. Kita sedih, tapi silap hari bulan mereka yang sedih tengok kita. Apabila seorang kanak-kanak berusia 8 tahun, paginya ayahnya mati dibunuh Yahudi laknatullah. Waktu petang bila pergi ke rumahnya, dengan gembira budak ini apabila ditanya, apa kamu nak jadi? Apabila aku besar, aku nak berjuang macam ayah aku dan mati syahid. Budak 8 tahun. Seorang nenek yang tua 70-an umur menjual sayur-sayuran. Apabila bom jatuh, nenek ini tidak lari. Apabila kapal terbang pergi, doktor jamu Munkan bertanya kepada dia, wahai ibu, kenapa ibu tak lari tadi? Macam mana aku boleh lari? Suami aku dah mati syahid, 10 orang anak aku dah mati syahid. Tiap-tiap malam aku bermimpi berjumpa Nabi. Nabi menghiburkan aku. Aku tak sabar nak mati syahid. Ini kata-kata seorang nenek 70-an yang duduk di Gaza. Dan beberapa hari yang lalu, antara sahabat kita bernama Bashar Ahid, seorang pemuda yang hebat, berenang sejauh 6 kilometer di pantai Gaza itu, keluar daripada air berhadapan dengan tentera Yahudi laknatullah dan bertemu dengan syahid. Dalam keadaan berpuasa berhadapan dengan musuh, dia mengorbankan dirinya mencari keredaan Allah. Benarlah janji Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ligha'a mardatillah. Di kalangan orang manusia itu ada orang yang mengorbankan dirinya mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk sebentar dengan kuliah tazkirah 5-10 minit, jiwa tak tahan. Lepas keluar tarawih, duduk tengok bola sepak 4 pagi, boleh tahan. Nilai kualiti kita di mana? Jiwa berkorban untuk agama itu di mana? Bagaimana Allah nak pandang kita punya sembahyang? David Beckham tak apalah gaji 127 juta tahun 2013. Dia sekali beli cincin isteri dia 35 juta. Tak apalah tuan-tuan, tetapi kena ingat macam mana dia berkualiti. David Beckham lahir latihan dia, latihan bola dia, satu hari dia menyepak 1000 kali sepakan. Kita sembahyang 8 rakaat dan terkekek-kekek. Macam apa? Kita tak rasa sayang pada agama. Bagaimana mungkin Allah nak beli perniagaan? Allah sebut di hujung ayat, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'tum bi. Bergembiralah engkau dengan jual beli engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tanda orang bercinta pada Allah,
dia selalu mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat orang beriman yang disebutkan dalam surah, namanya surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman ini hatinya tenang bila mengingati Allah. Tenang hatinya mengingati Allah. Dia tenggelam dengan kasih sayang dia kepada Allah. Apabila masuk nafsu ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apabila nafsu itu telah tenang, tanda dia tenang dan taat pada Allah di atas titah perintah Allah, apa jua keadaan, ketika itu ketenangan dia hanya mengingati Allah. Sebab kata Ibnu Qayyim, dia tidak perlu cinta pada yang lain sebab kecintaan dia hanya pada Allah. Dia tidak perlu rindu kepada yang lain sebab kerinduan dia hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tenggelam dalam peribadatan, yang mana kita sembahyang ni bagi orang-orang yang beriman, dia menjadi hiburan. Mendengar bacaan Tuan Imam itu dia rasa terhibur, rasa tenang mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanak-kanak yang berusia 5 tahun menghafaz 29 juzuk, yang cium duri itu Dr. Muhammad Amir Faisal sama-sama belajar dengan saya. Dia ambil tangan budak 5 tahun tu, dicium. Tuan-tuan, dalam dada budak ada 29 juzuk Al-Quran, umur 5 tahun. Apa yang saya faham mungkin tak sama macam tuan-tuan faham. Apa yang saya faham, di belakang budak itu ada ibu bapa yang luar biasa, yang cinta kasih kepada Allah. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, dia cinta pada Al-Quran kerana Al-Quran itu merupakan surat dari kekasihnya. Dibuka, dibaca, dibuka, dia baca, dia hafal, dia cinta, dia fahamkan apa ayat demi ayat, huruf demi huruf, apa yang Tuhan telah kirimkan kepada dia. Sebab kekasih kirim kepada kekasih, dia sangat rindu kepada Allah. Dia tak boleh berpisah dengan Al-Quran. Al-Quran satu perkara yang dianggap sebagai surat cinta yang sangat dikasih. 4. Yang kelima, tuan-tuan, dia mudah beribadah. Dia tak banyak songit. Ramadan tak Ramadan, dia sentiasa dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan dalam hadis yang pendek daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tak sempurna iman kamu sehingga dia nafsu dia tunduk patuh cinta dengan apa yang dibawa oleh aku, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dalam proses, kita rasa rindu kepada Allah, dan akhirnya tuan-tuan, kita minta doa tu tadi. Kita sebagai apa? Adakah kita hamba? Adakah kita saudagar? Adakah kita peniaga? Adakah kita apa? Kekasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 15, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, engkau tu fakir. Allah tak kata antumul masakin, engkau miskin. Allah sebut fakir, fuqara, orang yang berhak menerima zakat. Antaranya miskin, antaranya fakir. Orang miskin ada duit tapi tak cukup. Fakir, mazhab Syafi'i, tak ada harta, tak ada duit langsung. Macam mana orang fakir meminta? Bagaimana orang fakir diberikan satu anugerah ataupun bantuan? Tuan-tuan,
Begitulah kaedah terbaik dalam kita mohon pada Allah, yang belum tentu Allah ampunkan. Apa tanda-tandanya bila kita minta? Orang fakir, tuan-tuan beri RM1, nampak orang ambil sampah dekat tong sampah, nampak ibu tua dia ambil sampah di tong sampah, cuba tuan-tuan bagi dia RM1, cuba bagi RM5. Dia punya seronok, dia buat macam ni, tuan-tuan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah, berkatilah dia ya Allah, terima kasih Bapa, terima kasih. Macam menyembah dia punya terima kasih bila dia berikan RM1. Kerana apa? Dia tak ada apa-apa, tuan. Dia tak ada apa-apa. RM1 sangat bermakna baginya. Orang kaya sombong beri RM1 juta, RM1 juta sajalah, minta lagi 10 juta, minta lagi 20 juta. Sebab dia rasa dirinya ada. Tuan-tuan, dari hujung rambut sampai hujung kuku kita malam ini, beritahu saya yang mana tuan-tuan punya. Ustaz, rambut ni Allah punya, tapi telinga saya punya, baru buat tadi. Beritahu saya. Tak ada. Bila tak ada, kita tak ada apa-apa, kenapa nak sombong pada Allah? Yang kedua, bila dia meminta, ada orang letak mangkuk di hadapan dua persila dia. Ada orang letak mangkuk sambil bercakap-cakap. Ada orang bawa mangkuk berjalan-jalan. Ada orang bawa mangkuk memegang-memegang. Ada yang memaut kaki orang-orang yang lalu lalang. Tolong cik, saya sehari tak makan, tolong cik. Merayu. Agak-agak kita beri tak? Kan tonton tenang je. Beri tuan-tuan, kita rasa kasihan. Bagaimana kalau kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang demikian? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, saya rasa cukup sekarang. Saya bercakap baru 18 minit, tapi bila tengok tuan-tuan tak tenang, saya pun jadi tak tenang. Kita harap dia tenang, rupanya dia tak tenang. Bila 2 hari lepas, walaupun dah 16, ada yang datang daripada Perak, datang daripada Pahang. Saya terperanjat ada seorang budak muda pakai seluar jeans, t-shirt, gambar tengkorak, solat sampai habis mikir duduk. Bila saya tanya mari mana dia, saya mari Pahang Ustaz. Datang dengan siapa? Rumah saudara ke tak? Datang daripada Pahang, nak kena tazkirah. Habis ni Ustaz, nak balik Pahang balik. Tuan-tuan, seluar jeans, gambar tengkorak. Ada siapa pakai baju tengkorak? Tak ada. Malu dengan budak tengkorak, tuan-tuan. Kalau kita tak rasa tenang, dia rasa tenang. Ada seorang pakcik, habis-habis bitir, habis tazkirah. Habis dah Ustaz? Habis pakcik. Tak terasa Ustaz, pakcik tidur tadi. Dia tenang sampai dia tidur, dia tenang. Sebab tu kita tak kisah orang nak tidur. Sebab Rabi'atul Adawiyah bila dia tak sakit, dia rasa sedih. Dia kata kalau dia tak sakit, Allah tak sayang dia. Sebab bila orang sakit, datang 4 orang malaikat. Malaikat yang pertama, dia akan menarik selera makan. Sebab tu bila sakit, tekak kita pahit. Kalau makan tadi 2 pinggan, sehat lah tu. Tekak dia pahit. Malaikat kedua, dia akan menarik badan jadi lemah. Orang sakit badan dia lemah. Yang ketiga, dia menarik, dia payah nak tidur. Orang sakit payah tidur. Sebab tu kalau orang tidur saya tak marah. Itu tanda dia sihat. Tapi kalau tak malu tidurlah. Yang keempat, dia tarik semua dosa orang yang sakit. Dan apabila Allah nak berikan kesembuhan, maka malaikat pun memulangkan balik apa yang dia ambil. Dia pulangkan balik selera makan. Dia pulangkan balik kesihatan badan jadi cerdas.
Dia pulangkan balik, senang nak tidur. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, wahai Allah, perlukah aku pulangkan balik dosanya? Lalu Allah menyebut, kalau engkau pulangkan balik dosa yang telah engkau ambil daripada orang yang sakit itu, maka aku telah berlaku zalim pada hamba-Ku. Buangkan jauh-jauh dosa itu daripadanya, agar dibersihkan sebagai kafar, penebus dosa di atas sakit yang ditanggungnya. Oleh yang demikian tuan-tuan, dalam kesempatan yang ada, marilah kita perkukuhkan lagi tanda kasih kita pada Allah. Mudah-mudahan hati kita semakin tenang, setenang-tenangnya. Sebab itu saya mohon tadi bila ditanya tazkirahnya lepas ataupun tengah, saya kata tak apa, buat lepas meeting. Saya dah buat benda ni 12 tahun yang lalu. Di surau belakang rumah saya, surau Al-Falah ayat 4, ada seorang hamba Allah tulis dalam surat khabar berita harian. Dia komplain, dia kata saya datang surau setahun sekali. Sebut tu, tak termalu. Saya nak fokus pada ibadah saya tarawih, tiba-tiba tengah tarawih itu ada tazkirah, ada ceramah. Tulis dalam surat khabar bila 12 tahun lalu tuan-tuan. 12 tahun. 12 tahun. Lalu AJK surau kata macam mana ustaz? Saya sebut macam ni lah, buat lepas witir, baru tazkirah. Yang penting walaupun tak ramai, dia berkualiti. Yang beli nanti Allah, yang ganti nanti Allah. Maka kita tukar daripada buat tengah-tengah tarawih, kita buat lepas witir. Alhamdulillah, dia balik, orang pun tak balik. Sampai hari ini tazkirah dia sampai sejam, sejam setengah. Orang ayat 4 Al-Falah dia tak lari. Sudah dididik, ditarbiah 12 tahun sampai hari ini. Kalau tak ada tazkirah bukan marah, sebab tazkirah panjang orang sana. Bila tak ada tazkirah dia punya marah. Dia punya marah. Kalau tazkirah tak ada Ustaz Malami, surau ni saya bakar nanti. Jadi tuan-tuan, jangan risau. Tuan-tuan, budayakan. Ramai malam ni, alhamdulillah 20,000 macam pun tak datang. Ramai ni. Dan alhamdulillah, tak apa. Yang penting kualiti yang kita nak capai, insya-Allah Allah yang akan menggantikan. Dan saya rasa cukup sekarang itu yang baik daripada Allah. Dan sekali kelemahan datang dari diri saya sendiri.